Salam Malaysia Madani, bersama saya Bumawin dalam berita Pagi Sarawak edisi Rabu 26 Julai. Sarawak adalah antara contoh terbaik negeri yang mengamalkan ta'ayush, iaitu konsep daripada Piagam Madinah yang menggalakkan masyarakat Islam dan bukan Islam untuk hidup bersama-sama secara aman dan harmoni. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memberitahu konsep tersebut telah lama diamalkan di Sarawak tanpa sebarang masalah, bahkan masyarakat berbilang agama dan bangsa hidup saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata cabaran untuk generasi masa hadapan masyarakat Islam di Sarawak adalah untuk memperkukuhkan pemahaman Islam yang sebenar dan mencari kaedah mengekalkan keharmonian hidup antara satu sama lain. Beliau berkata demikian dalam ucap tamanya dalam majlis perasmian Ijtimak Ilmuwan Islam Antarabangsa bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Kuching. Cabaran ketika ini tegasnya adalah perkongsian maklumat dalam era digital yang dibimbangi menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat dalam pelbagai aspek. Perhimpunan selama 2 hari itu membawa tema keharmonian kepimpinan dan pengurusan mengangkat martabat ummah menghimpunkan 1,000 peserta. Antara pengisian program ialah pembentangan 7 kertas kerja dan diskusi 3 ahli panel, kuliah umum, forum bicara admin dan pameran selain pelancaran buku kitab pedoman ibadat dan salah faham sains dan agama. Baki tanah yang telah diambil dan tidak digunakan oleh kerajaan ketika melaksanakan sesuatu projek akan dikeluarkan surat hak milik baharu. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini akan meningkatkan nilai tanah apabila projek pembangunan seperti jalan akses dilaksanakan di atas tanah tersebut. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 memberitahu setiap tanah yang diambil kerajaan untuk melaksanakan sesuatu projek juga diberi pempasan yang munasabah. Ini berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan seperti keluasan tanah dan infrastruktur atau tanaman yang ada di atas tanah berkenaan. Misalnya 5 ekar tanah hijau yang diambil 1 ekar untuk melaksanakan jalan. Lebih 4 ekar itu nilainya lebih tinggi dibanding kita punya 5 ekar walaupun cuma tinggal 4 ekar sebab adanya jalan raya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek Balih Mapai Overhead Transmission Line Project di Dewan Suara Kapit di Kapit. Sebanyak 459 cek diserahkan kepada 331 orang penerima dengan jumlah pampasan sebanyak 6.25 juta ringgit. Selain penyerahan cek pampasan, beliau turut menyerahkan 67 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada 52 orang penerima yang merangkumi kawasan Sungai Menuan, Batang Rajang, Kapit dan kawasan Sungai Ensilai, Kapit. Dato' Amar Awang Tengah turut berkesempatan melawat ke Pejabat Jabatan Tanah dan Survey Kapit. Beliau diberikan talimat mengenai kekuatan kaki tangan jabatan itu selain mengadakan perbincangan mengenai beberapa perkara dan isu yang dialami oleh jabatan itu. Baik, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP yakin negeri ini mampu mencapai kemasukan seramai 4 juta orang pelancong ke Sarawak menjelang akhir tahun 2023. Menurut Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sarawak telah berjaya mencatat sebanyak 2.03 juta kemasukan pelancong sekaligus memperolehi hasil keuntungan sejumlah 4.96 bilion ringgit. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu setakat Jun lepas ramai 1.9 juta orang pelancong telah memasuki Sarawak dengan hasil keuntungan berjumlah 4.97 bilion ringgit. Beliau memaklumkan Sarawak kini menyasarkan kemasukan pelancong akan mencapai 3 juta orang menjelang bulan Oktober tahun ini. Ini mampu menjana keuntungan 2 kali ganda daripada jumlah kutipan resit pelancongan pada tahun lepas. This is a very conservative figure actually. Kerana kita letak 3 million ataupun 3 juta pengunjung. Tapi saya percaya 3 juta ini kita akan dapat capai pada bulan Oktober ataupun sebelum bulan Oktober. Jadi penghujung bulan 12 jumlahnya akan melintasi 4 million. Jadi kalau 4 million pengunjung daripada luar, jumlah tourism receipt-nya easily akan menjangkau lebih daripada 8 bilion.
Beliau berkata demikian dalam sidang media Badan Budaya UNIMAS Bayu Participation Festival de Confiance France di Kuching. Seramai 20 orang pelajar ahli Bayu UNIMAS mewakili Malaysia ke Pesta Muzik dan Tarian Antarabangsa Festival de Confiance di Perancis bermula 27 Julai hingga 16 Ogos ini. Selain mengharumkan nama Bumi Kenyalang di mata dunia, Datuk Seri Abdul Karim berharap agar kumpulan tersebut mempromosikan keunikan serta keindahan Sarawak sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menarik. Pemain industri warisan kesenian dan kebudayaan diseru untuk memanfaatkan dana warisan kesenian dan kebudayaan yang disediakan oleh kerajaan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting mendedahkan masih terdapat RM5 juta peruntukan bagi dana tersebut yang belum dimanfaatkan. Setakat ini katanya hanya 8 permohonan bernilai RM350,000 telah diluluskan. Dana tersebut diperkenalkan tahun lepas oleh Premier bagi menyokong aktiviti bengkel, kursus, seminar, persembahan pentas, pertandingan, pameran, penerbitan buku serta aktiviti yang melibatkan komuniti setempat yang menyumbang kepada pembangunan warisan seni dan budaya Sarawak. Menyentuh mengenai penerbitan buku, beliau mendedahkan sebanyak 9 buku telah ditaja di bawah dana berkenaan melibatkan buku cerita rakyat, sejarah tempatan dan hero Sarawak, buku puisi mengenai penulis Sarawak, kamus etnik, artis Sarawak dan burung-burung yang terdapat di negeri ini. Datuk Sebastian berucap merasmikan pameran buku pustaka di Kuching. Sementara itu, beliau berkata penulis atau penerbitan buku mengenai Sarawak boleh menjadi duta pelancongan yang berkesan untuk menarik minat orang luar terhadap keunikan Sarawak. Pameran buku pustaka yang memasuki edisi kedua itu akan berlangsung sehingga 30 Julai di Pustaka Negeri Sarawak, Petrajaya, Kuching. Pelan Transformasi Syariah Sarawak 2021 hingga 2030 akan meningkatkan kecekapan perkhidmatan Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak JKSS dengan menerapkan elemen-elemen integriti dan penjutilan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pelan transformasi ini selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 sekaligus menyokong visi Kerajaan Sarawak untuk menjadi negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Datuk Dr. Abdul Rahman memuji usaha JKSS dalam meningkatkan tahap kecekapan termasuklah sistem kehakiman syariah sama seperti agensi kerajaan negeri yang lain. Ianya tidak mudah namun dapat dilaksanakan menerusi perancangan yang telah ditetapkan dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan serta memperbaiki tadbir urus jabatan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari Integriti Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak JKSS dan pelancaran Pelan Transformasi di Kuching. Program tersebut turut menyaksikan lafaz ikrar integriti yang disaksikan Ketua Hakim Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak Yang Amat Arif Haji Awang Suhaili Ledi untuk warga kerja JKSS memahami melaksana budaya integriti, mengelak salah laku dan penyalahgunaan kuasa dalam menambah baik sistem perkhidmatan syariah. Kementerian Pengangkutan Sarawak dengan Malaysia Aviation Group MAG mencapai persetujuan dalam memastikan proses pengambilalihan Maswing Sendirian Berhad oleh Kerajaan Sarawak berjalan lancar. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin menerusi kenyataan media memaklumkan persetujuan itu dibuat tanpa mengganggu operasi perkhidmatan udara luar bandar atau Rural Air Services RAS. Beliau juga menekankan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dengan Kerajaan Persekutuan pada 20 Julai lepas memberi jaminan bahawa subsidi perkhidmatan udara luar bandar oleh Kerajaan Persekutuan akan diteruskan. Isnin lepas 24 Julai, Datuk Seri Lee mengetuai delegasi Sarawak mengadakan pertemuan dengan MAG di Petaling Jaya, Selangor bagi membincangkan mengenai MOU pengambil alihan Maswings. Melalui MOU komprehensif itu, kedua-dua pihak boleh memulakan perbincangan mendalam dengan mewujudkan parameter yang jelas, mentakrifkan skop, menetapkan garis masa dan memastikan proses yang kemas untuk pengambil alihan Maswings. Seorang pelajar Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, Muhammad Abal Hakim Abal Mukam akan mewakili Malaysia ke Certipods Adobe Certified Professional World Championship 2023 yang akan berlangsung di Orlando, Amerika Syarikat pada 28 Julai hingga 3 Ogos ini.
Menurut kenyataan media Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Sarawak, Muhammad Abal merupakan pemenang tempat kedua dan People Choice Award dalam pertandingan Creative Cloud Community CCC Adobe Certified Professional Malaysia National Championship 2023 di Kuala Lumpur pada Jun lepas. Sembungan itu, beliau layak bertanding mewakili Malaysia ke pertandingan berkenaan bersama para pemenang lain. Kenyataan tersebut memaklumkan impian Muhammad Abal menyertai kejohanan tersebut terlaksana selepas mendapat insentif dari pihak Kerajaan Negeri Sabah berjumlah RM20,000 dan UiTM. Beliau yang berasal dari Beaufort, Sabah akan berangkat ke Orlando dari Kuala Lumpur pada Khamis ini. Muhammad Abal berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke Kuala Lumpur pagi semalam. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi Rabu 26 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaliha. Salam Malaysia Madani.